Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat, Apa Puan? khabar Puan? Khabar baik. Puan Melina macam mana? Alhamdulillah, sihat. Lama Betul-betul tak sihat. jumpa. Kan masih lagi dalam Aidilfitri. Dah Itulah. hujung-hujung. Banyak lagi kuih raya. Itulah. Apa, puasa 6. Puasa 6, Alhamdulillah. Okay, Puan Melina tengok tak apa video rakaman 2 hari yang lepas oleh KPM pengumuman Ah, YB Menteri Pendidikan. Dr. Razi Jidin dia pasal Uh, PDPR tu. ya betul. Kes kita pun sekarang ni alhamdulillah di Selangor menurun sedikit lah dalam trend 3 hari ni. Cumanya Ya, masih lagi 4 angka lah kan. ya. So Tapi nilai naik. situasi. Ni sebenarnya naik Naik. bertabahlah kita tapi yang Itulah. terbaik buat masa ni kan itulah Duduk kita kat tak ada rumah. pilihan duduk di rumah. Ya. Okey Puan Meli, macam mana kita punya hari ni sebagaimana yang Puan Meli ketahuilah bila diumumkan PDPR ni, bagaimana Puan Meli punya persediaan untuk tempoh 25 hari 5 hari. PDPR, 25 hari mencintaimu. Macam mana tu mencintaimu PDPR? Aduh, ya. Okey, itulah macam yang sedia maklum lah. Saya sebagai HMI saya fikir pasal murid-murid lah. Pasal PDPR ni yang paling kita yang dalam kepala otak saya ni yang saya fikir tentang kehadiran PDPR murid-murid kita lah. Yang tu yang saya macam risau jugalah dengan beberapa kekangan nanti kan pasal PDPR ni. Jadi itulah berkenaan dengan kehadiran murid-murid dalam PDPR. Kalau kita ni Puan Meli kan dalam kita punya pencapaian kita kan sebenarnya untuk kehadiran sebagaimana yang Puan Meli sebutkan, macam mana kita untuk tahun 2020, 2019, trend-trend kita macam mana sebelum-sebelum ni? Kalau sebelum-sebelum ni 2019 kita bersemuka. So kehadiran murid-murid waktu bersemuka ni kalau SK Bandar Bukit Mahkota ni agak tinggi jugalah 95%. Okay, tapi dia semakin menurun pada tahun 2020 kerana kita menghadapi masalah pandemik COVID-19 ni. So kehadiran sangat menurun, lebih kurang dalam 75% hingga 80% yang hadir dalam GM. Tetapi yang sebenarnya yang realitinya ialah yang saya dah analisa dah semua kehadiran murid kita untuk tahun ni yang sangat tega lebih kurang 168 orang sajalah. Yang lain-lain tu sebenarnya dia masuk tetapi ada subjek yang dia minat dia masuk, ada yang subjek yang dia tak berapa minat dia tak berapa masuk. Tapi itulah alhamdulillah sebab dalam daerah Hulu Langat ni kita syukurlah kita masih lagi di tempat pertama dalam peratusan analisa PDPR tu lah yang telah diumumkan oleh PPD lah. Oh macam tu ya. Saya ada dengar juga perkongsian tu. Oh Puan Meli pun ada dengar jugalah perkongsian berkenaan dengan Hulu Langat tempat pertama di Malaysia untuk penggunaan ID Dilema tu. Saya sebagai HEM saya guru-guru penggunaan guru tempat pertama. Kehadiran murid tempat kedua. Okey, tahniahlah. Sebenarnya
PPD mengucapkan tahniah kepada sekolah-sekolah kerana ke ranking tu PPD perolehi daripada sumbangannya daripada Okey. kita semualah, kita Ya, bersama. Kita antaranya. salah satu daripadanya. Cumalah bila Puan Meli sebutkan tadi SK Bandar Bukit Mahkota ni pada tahun 2019 semasa bersemuka adalah antara sekolah yang mempunyai kehadiran yang baik. Kehadiran baik iaitu 95%. Apa faktor dia agaknya Puan Meli semasa 2019 tu? Faktor-faktor tu mungkin 2019 boleh membantu faktornya. kita untuk kita perhalusi untuk tahun 2020 dan 2021. 2019 ni kehadiran memang agak tinggilah sebab kita bersemuka. Kemudian adalah beberapa faktor galakan yang membolehkan murid-murid kita hadir ke sekolah. Antaranya ialah kita ada buat anugerah kehadiran penuh untuk murid-murid. Okey, jadi selain daripada itu mungkin PDPC cikgu-cikgu yang menarik lah dan itulah antara faktor-faktornya yang saya rasa boleh mencapai 95%. Bagaimana dengan lokaliti pelajar murid dari Bukit SK Bandar Bukit Mahkota ni? Lokaliti dia Okay, daripada mana? lokalitinya semuanya berada di dalam persekitaran berdekatan dengan kawasan sekolah dan ada satu kawasan saja yang agak sedikit jauh, bukanlah jauh sangat pun, di kawasan Nilai. Jadi antara faktor yang menyebabkan kehadiran kita tinggi juga kerana sekolah yang berdekatan dengan lokaliti penduduk Bukit Mahkota. Jadi saya rasa memang kehadiran memang tak ada masalah pada waktu itu. Jadi kan Puan Meli, tadi Puan Meli katakan antara faktor-faktor yang boleh membantu peratus kehadiran yang tinggi semasa bersemuka pada tahun 2019 adalah disebabkan oleh faktor lokaliti. Lepas tu adanya inisiatif yang diwujudkan di bawah unit HEM iaitu anugerah tadi saya dengar, menarik tu. Dan juga dengan adanya PDPC iaitu pengajaran dan pembelajaran oleh guru yang menarik dan berkesan. Jadi saya rasa 3 faktor yang Puan Meli sebutkan kan sebentar tadi. Bagaimana pula perancangan unit hal ehwal murid dan juga jawatankuasa unit kehadiran ni untuk kita bantu tingkatkan, kalau tadi Puan Meli ada sebut 70% pada tahun 2020 yang kita capai kehadiran semasa tempoh pandemik pada tahun lepas. Okey, pada tahun ini bagaimana kita nak cubalah, kalau boleh tu kita nak capai, tapi kita faham kan keadaan yang kita lalui sekarang. Tapi sekurang-kurangnya dalam tempoh 25 hari ni adanya satu lonjakan. Apakah perancangan Puan Meli untuk kita kembalikan kita kata semarak kehadiran yang baik ini, yang cemerlang ini untuk tahun 2021 ni? Okay, antara cadangan yang kita akan cuba untuk menggalakkan PDPR ni, kehadiran PDPR ni antaranya perancangan saya ialah antaranya saya kekalkan jugalah kita adakan anugerah kehadiran terbaik, kehadiran penuh dalam PDPR yang ataupun selain daripada anugerah kita akan bagi sijil kepada murid-murid tersebutlah yang memang itu adalah antara satunya lah yang kita nak bagi galakkan. Yang keduanya HEM
akan cubalah untuk bermesyuarat dengan PIBG untuk membincangkan bagaimana masalah-masalah yang parent, yang ibu bapa hadapi sewaktu PDPR ni lah. Okay. Selain daripada itu, saya juga akan adakan pemantauan lah kepada kehadiran murid-murid ni, dan juga saya cuba untuk dapatkan data-data ni daripada guru kelas dan murid-murid yang tidak hadir ni kita akan cubalah saya akan mohon bantuan pihak BNK lah, kaunselor untuk kita dapat tahu kenapa mereka tak hadir, kenapa mereka tak boleh masuk, apa halangan-halangannya. Itu antara inilah yang akan saya cuba buat. Okey, saya tadi sempat mencatatkan Puan Meli ada di bawah unit HEM ada menyebutlah beberapa kerjasama yang akan dibuat bersama dengan unit HEM sendiri secara langsung, yang kedua dengan kaunselor tadi kan, dengan kaunselor, dan yang ketiga kita juga ingin membuat permuafakatan bersama dengan PIBG, khususnya kita nak mengenal pasti apakah kekangan yang dihadapi oleh ibu bapa, mungkin komuniti kita ini dapat membantu kita. Saya teringat tadi waktu Puan Meli memberikan data, ada 168 orang yang tidak langsung melibatkan diri semasa sempoh PDPR ini. Jadi kita bagaimana dengan kaedah kita melaksanakan PDPR ni? Boleh tak Puan Meli ulas sedikit? Mungkin ada feedback daripada guru berkenaan dengan kaedah-kaedah kita kan, berdasarkan manual 2.0 tu, apa kaedah yang kita dah pernah kenal pasti dan kita laksanakan? Kaedah PDPR yang sebelum-sebelum ni. Okay. Kaedah PDPR kita sebelum ni, pada yang mula-mula dulu kita gunakan kaedah sebaran melalui WhatsApp. Segala kerja semua kita bagi pada melalui WhatsApp. Dekat situlah cikgu akan bagi tontonkan video-video lah, tapi bukan video cikgu. Okey. Kemudian selepas tu kita ada improve sikit lah. Kita buat pula channel Telegram. Melalui Telegram tu segala info semua akan dimasukkan kat situ juga. Tetapi segala video dan juga cikgu memang atas permintaan cikgu jugalah, ramai juga yang nak buat Google Meet. So daripada situ memang selepas daripada situlah memang kita memang sentiasa menggunakan Google Meet. Memang ada dalam jadual waktu dia lah. Antaranya itulah yang kita gunakan channel-channel tu. Dan selain daripada tu, kita juga pada murid-murid yang tak ada gadget, yang ada masalah lah untuk memasuki GM ni ataupun GC, kita sediakan modul yang disediakan oleh cikgu-cikgu, kemudian kita letaklah dekat guide, murid-murid ni ambil lah dan buat. Itu antaranya lah kita punya nilai cara bagaimana kita mempelbagaikan kaedah. Kerana apa tadi? Kerana bila kehadiran dia semasa bersemuka tadi disokong oleh PDPC yang menarik, sebagaimana yang Puan Emelina sebutkan tadi. Tapi sebenarnya semasa dalam tempoh PDPR juga, kalau dilihat atas apa yang disenaraikan, pihak sekolah sentiasa memperbaiki dan menambah baik
Kan? Ya, Mula-mula betul. kita tak ada satu peraturan yang khusus. Jadi dalam tempoh kesegeraan untuk kita teruskan PDP ni, maka aplikasi WhatsApp lah yang paling senang Ya, untuk kita gunakan. Kemudian tadi Puan Meli kata kita beralih kepada Telegram. Mungkin ada ya. sebabnya juga tu kan. Jadi Ya, betul. seterusnya GC, GM berjadual dan ada juga kalanya menggunakan modul. Jadi kan Ya, Puan Meli, untuk kita meningkatkan peratus kehadiran untuk 25 hari ni, fokus kita yang pertama dan seterusnya sehingga akhirlah sesi persekolahan sama ada bersemuka ataupun secara atas talian. Uh, Matlamat awal tadi yang mana kita telah maklumkan bahawa matlamat kita adalah untuk kita tingkatkan peratus kehadiran anak-anak murid kita kan. Jadi Puan ya, Meli betul. kata saya nampak tadi yang pertama nak wujudkan anugerah dalam bentuk CJ kehadiran sebagai galakan. Adakan mesyuarat dengan PIBG, nak buat pemantauan dan kita analisis data bersama dengan khidmat bantu kaunselor. Jadi dalam kita nak Ya. melaksanakan langkah-langkah dan strategi ni, kita rasakan pastinya ada tak cabaran yang akan kita hadapi berdasarkan pengalaman-pengalaman Puan Meli semasa mengendalikan unit hal ehwal murid ni? Okey, untuk segala program yang kita rancangkan ni pastinya akan ada kekangan-kekangan yang kita akan hadapi. Antaranya salah satunya ialah contoh kalau kita nak kumpul data. Kumpul data ni saya agak untuk waktu-waktu macam ni, PDPR macam ni, jadi agak sedikit sukar sebenarnya nak dapatkan data. Dan cikgu-cikgu ni bila kita hantar link untuk dapatkan data, semua cikgu berjemaah akan masuk link tu dan cikgu akan dia akan jadi jam sikit lah, bukan jam apa, dia terpaksa isi setiap kelas, setiap murid yang diajar tu, jadi di situ agak sedikit sulit lah untuk cikgu-cikgu. Selain daripada itu kekangan daripada ibu bapa lah yang kadang-kadang yang tidak boleh memberi kerjasama kepada kita, yang ada yang kata macam lah yang tak sesuai dengan cara gini, nak sesuai cara macam ni. Kemudian yang seorang lagi, sebab manusia kan dia pelbagai Betul, pelbagai. ya, antaranya itulah kekangannya. Jadi apakah perancangan Puan Amelina di bawah unit HEM bila kita rasa ada dua kita nampak kekangan di sini daripada segi guru berkenaan dengan data, dia juga ada mengisi data pelaporan pelaksanaan PDPR setiap hari. Ya, betul. Kemudian Betul. bagaimana pula dengan data kehadiran ni? Jadi apa perancangan Puan Meli untuk mengatasi dua isu ni, isu ibu bapa dan juga isu pengumpulan data dalam karangan guru mata pelajaran lah kan? Sebab daripada guru mata pelajaran tu kita akan dapat data secara kelompok mengikut kelas pula. Jadi ada tak perancangan daripada Puan Meli bagaimana kita nak atasi dua halangan ni? Kalau memang masalah daripada ibu bapa ni, tu yang saya kata saya cuba untuk buat pemufakatan lah antara pihak sekolah dengan pihak PIBG, dan juga kita cuba buat sebaran melalui galakkanlah sebaran melalui pelbagai media sosial lah, antara WhatsApp, Telegram, FB. Sekolah kita kan kita ada FB official untuk sekolah, so kita akan cuba bantu melalui situlah. Okey, berkenaan dengan apa satu tadi, data tu, analisa data tu, saya akan cubalah membuat cara yang paling mudah sekali lah, berbincang dengan guru data ke macam mana ke untuk mendapatkan analisa data
yang kurang sedikit lah untuk membebankan guru-guru kita mencari data-data tersebut. Okey, nampaknya saya lihat Puan Meli sebenarnya dah ada perancangan. Tahniah Puan Meli. Sebab halangan telah dikenal pasti dan perancangan untuk mengatasi halangan tu pun Puan Meli dah ada sebenarnya. Macam tadi kan sejak awal memang kita nak buat pemufakatan dengan PIBG dan juga menggunakan guru yang mahir seperti kaunselor, tadi juga disebutkan guru data. Maknanya mungkin juga boleh berkolaboratif dengan guru ICT dan guru Google Classroom sebab kita alhamdulillah mempunyai sumber-sumber tenaga tu. Saya yakin dengan adanya usaha-usaha yang Puan Meli sebutkan tadi, saya akan memberi Puan Meli sokongan sepenuhnya untuk memastikan 25 hari ini amat bermakna untuk kita untuk memastikan kehadiran murid kita ini sama-sama dapat kita tingkatkan daripada 70% end of 2020 kepada 1% yang lebih baik untuk tahun 2021 nanti. Jadi Puan Meli, saya berharap boleh tak kalau kita buat satu rumusan sedikit apa yang Puan Meli dapat daripada awal perbincangan kita tadi sehinggalah saya dapat membacakan beberapa catatan saya lah tadi berkenaan dengan kita punya perbincangan pada malam ini. Okey, sedikit rumusan daripada saya berkenaan dengan kehadiran murid yang mengikuti PDPR ni, kita macam mana sekalipun kita kena tempuhi dan kita akan atasi segala halangan-halangan yang ada. Kita sedaya upayalah cuba jadikan 100% kehadiran murid dalam PDPR. Kita akan cuba dapatkan 100%. Tapi kita akan carilah cara mengatasi masalah-masalah yang ada dan kekangan-kekangan yang ada. Jadi harapan saya supaya dapatlah kita mencapai objektif yang ada itulah yang sepatutnya 100%. Sebab PDPR ni sebenarnya sama je macam kita pembelajaran PDPC bersemuka, tapi itulah terdapat berbagai kekangan. Jadi saya sebagai hand cubalah sedaya upaya untuk mengatasilah masalah-masalah yang ada dengan bantuan guru besar dan rakan pentadbir yang lain. InsyaAllah Puan Meli, satu harapan yang positif, saya juga menyokong 100% usaha yang Puan Meli aturkan ini insyaAllah, dan kita harap apa yang kita rancangkan ni menjadi satu kebaikan untuk kemenjadian murid SK Bandar Bukit Mahkota insyaAllah. Jadi terima kasih Puan Meli. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.